Saya akui kempen pilihan raya di negeri Sabah juga menjadi antara punca peningkatan kes-kes COVID-19. Hai, assalamualaikum. Oke guys, bertemu lagi kita dalam video saya kali ini. Oke, jadi untuk penonton saya yang baru menonton video ini, yang baru masuk ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Untuk subscriber saya, untuk penonton, saya ucapkan terima kasih kerana selalu support saya. Oke, jadi sudah begitu lama saya tidak membuat video disebabkan banyak benda-benda yang tidak dapat kita elakkan. Banyak kejadian-kejadian yang tidak diingini dan juga kejadian-kejadian yang memang takdirnya lah. Oke, jadi baru-baru ini saya disahkan positif COVID. Mungkin sudah 3 minggu lepas. Maafkan saya, sudah 1 bulan lepas. Dan syukur alhamdulillah hari ini saya telah sembuh. Begitu juga dengan keluarga saya. Ayah saya diadmit ke Tawau, ditahan di Tawau. Dan syukur alhamdulillah kami satu keluarga sekarang sudah sehat walafiat. Terima kasih kepada yang mendoakan. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk berkongsi pengalaman saya, berkongsi apa yang saya rasakan, apa yang setelah saya alami sepanjang saya disahkan positif, sebelum saya disahkan positif, dan pengalaman kami sekeluarga. Oke, jadi permulaan tuh sebelum kami disahkan positif satu keluarga, ayah saya telah terlibat dengan pilihan raya yang telah diadakan baru-baru ini di seluruh Sabah. Oke, jadi mungkin saat itulah dia telah dijangkiti virus COVID ni. Sejak PKP ini memang pergerakan kami memang cukup terhad. Kami mematuhi SOP kerajaan berikan kepada kerajaan arahkan kepada kami. Kami hanya duduk di rumah dan ini tidak pergi ke mana-mana. Jadi permulaannya tu mungkin disebabkan ayah saya telah terlibat dengan pilihan raya baru-baru ini. Dan selepas beberapa minggu dia terlibat dengan pilihan raya, ayah saya mengalami batuk-batuk, sakit tekak, dan yang simptom yang utama tu hilang kita punya deria rasa. Itu ayah saya alami. Termasuklah saya sendiri, saya alami hilang deria rasa, deria bau pun hilang. Jadi bagi saya benda-benda begini cukup payah. Kerana bayangkan sebelum ini kita makan secara biasa, berselera, makan dengan family. Tapi waktu itu apabila hilang deria rasa, hilang deria bau, dia memang sakitlah saya rasa. Sebab dia berbeza kan daripada sebelum-sebelum ni kita boleh menikmati menjamu makanan dengan sempurna. Kemudian selepas ayah saya mengalami sakit tersebut, kemudian ibu saya juga mengalami simptom-simptom yang sama. Kemudian saya dan adik-beradik saya 3 orang pun mengalami benda yang sama. Tapi adik bungsu saya dia tiada kesan apa-apa, sebab dia disarankan oleh ibu saya untuk sentiasa memakai mask walaupun berada di rumah. Jadi penting mask ni memang sangat penting untuk kita mengelakkan lah COVID, virus, bakteria ni untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kerana kalau kita lihat adik-beradik saya berada dalam satu rumah yang sama, sebuah rumah yang sama, tapi syukur alhamdulillah dia tidak disahkan positif. Dan hanya adik saya seorang yang tidak disahkan positif. Adik-beradik saya yang lain, kedua ibu bapa saya pun disahkan positif COVID. Okey, kemudian setelah kami mengalami simptom-simptom tersebut, saya sendiri telah menghantar ayah saya ke klinik. Cek di sana, dia cakap dia suruh terus ke hospital besar untuk dicek sama ada COVID ataupun bukan. Setelah ayah saya sampai di hospital besar Sempurna, kami sampai sana pukul 8 pagi. Kemudian kami menunggu giliran
Mungkin sebab kita paham keadaan sesak, ramai pesakit time tu di Hospital Sempurna memang sangat lambat lah. Dia cek ayah saya, kemudian dia letak dalam ruangan yang dikhususkan untuk pesakit-pesakit yang bersimptom COVID. Lepas tu hari itu saya dengan ibu saya menunggu di depan hospital. Kami tunggu sampai tengah hari, masih belum ada kabar. Saya tanya kepada nurse tu cakap, tunggu dulu. Dia cakap nanti dia beritahu kami, nanti dia maklumkan kami, mungkin ayah kami disahkan positif COVID. Dan yang mungkin saya pelik, tidak tahulah macam mana cara diorang detect positif tu. Jadi saya menanya dengan nurse tu, saya cakap kenapa boleh disahkan positif terlalu awal begitu, sedangkan sepatutnya kalau tidak silap saya dalam 2 hari ke 4 hari baru kita dapat disahkan positif ataupun tidak. Lepas tu mungkin disebabkan simptom-simptom yang ayah saya telah lalui, kemudian antibodi tidak silap dia cakap, antibodi ayah saya tidak begitu kuat dan kemungkinan besar disahkan positif COVID. Waktu petang hari itu juga, jangkaan saya dalam pukul 4 ke 5 begitu, saya menanya dengan nurse, staf yang bertugas, kemudian dia maklumkan kami bahawa ayah kami disahkan positif. Hari itu juga hari pertama kami bawa ke hospital, dia sahkan ayah saya positif. Pukul 5 petang ayah saya diadmit ke Tawau, Hospital Besar Tawau, dengan menaiki ambulans. Time tu memang tidak persediaan apa-apa. Saya kelam kabut membeli kelengkapan ayah, semua, charger telefon, mask, hand sanitizer, semualah. Okey, jadi seterusnya balik ke rumah. Hari pertama ayah diadmit ke hospital. Orang daripada staf yang bertugas daripada KKM, dia call saya, dia cakap kami sekeluarga mesti membuat COVID test keesokan harinya. Maafkan saya ada bunyi. Okey, kemudian keesokan harinya kami cek COVID. Saya, adik-beradik semua, adik kecil, waktu itu memang kurang lagi pengetahuan berkaitan COVID ni. Memang keadaan kami sungguh berselaru, sungguh sedih, sungguh tentu memang kami perlukan bimbingan konseling lah orang cakap. Sebab memang sangat risau kan. Kita kena COVID, kita memikirkan benda-benda yang tidak sepatutnya kita fikirkan. Memang sangat sedih lah time tu. Kami berkumpul di rumah pun tidak lalu mau makan. Semua benda tergendala lah waktu tu. Jadi setelah kami cek COVID, saringan swab test, adik saya yang kecil, adik-beradik saya semua dicek. Pegawai yang bertugas dia cakap keputusan untuk swab test tu mengambil masa dalam 2 ke 4 hari. Okey, jadi kita pendekkan cerita, kami di kuarantin, dipasangkan gelang putih dan kuarantin di rumah. Waktu itu juga kami hanya duduk di rumah, kami tidak pergi ke mana-mana. Terima kasih kepada saudara yang telah membantu kami mengantarkan makanan. Kemudian daripada kebajikan Sempurna, kami diantarkan bantuan makanan, bantuan yang kami perlukan lah, misalnya beras, susu dan sebagainya. Hari demi hari begitulah kami bertanyakan kabar ayah, yang semakin okey jugalah, syukur alhamdulillah, hari demi hari semakin okey. Jadi hari ke-3 atau ke-4 begitu, pegawai ataupun staf KKM dia calling kami, dia maklumkan bahawa kami pun disahkan positif. Waktu itu beberapa hari itu memang kami mengalami simptom seperti batuk biasalah, tidak terlalu teruk, kami tidak demam. Begitu juga dengan adik-beradik yang lain, kami tidak demam, hanya batuk-batuk sikitlah, gatal leher. Lepas tu kami dibawa ke PPR. Saya, adik-beradik saya yang lain, kami dibawa ke PPR Bubul. Di sana, setelah kami sampai di sana, kami diambil darah, dicek tekanan darah, diambil darah, ditanya simptom dan sebagainya. Okey, jadi hari pertama sampai di PPR Bubul, kami ditempatkan di dewan khusus yang mana pesakit-pesakit di situ disahkan positif dan mempunyai simptom dan serta mempunyai penyakit yang kronik, misalnya darah tinggi, diabetes,
sakit jantung dan sebagainya. Mungkin untuk memudahkan pihak KKM lah untuk menjalankan tugas. Jadi apabila kami sampai di PPR tuh ramailah. Sebelum itu memang ramai orang-orang di sini di Semporna. Dia cakap kononnya lah kabar-kabar ura-ura pada mereka. Diorang cakap yang di PPR tuh kita macam dibiarkan, kita macam tidak dirawat dan sebagainya. Kita hanya ditahan di sana, dikumpul di sana. Tapi saya menyangkal kata-kata tersebut, menyangkal keras pendapat tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut. Karena di PPR tuh kami disediakan bilik yang khusus, disediakan tilam, disediakan bilik yang mempunyai kipas, bantal dan kelengkapan lah semua. Di satu buah rumah tuh dalam 3-4 orang begitu, ada 3 bilik. Jadi pengalaman saya semasa di PPR tuh, saya rasa pegawai-pegawai yang bertugas tuh memang sangat baik, memang sangat suportif. Diorang bagi kita semangat. Begitu juga dengan sukarelawan di sana, memang sangat sempoy. Diorang happy dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok ada benda yang viral baru-baru ini mengatakan bahwa sukarelawan di PPR Bubul Semporna bersukaria dan membuat benda yang menari-nari lah, dengar lagu di sana, seolah-olah macam meraikan, macam tidak tahu lah, diorang tuduhan-tuduhan diorang, komen-komen pada gambar tersebut, video tersebut. Kononnya yang sukarelawan ini diorang suka-suka di sana buat benda yang tidak elok dan sebagainya. Jadi pendapat saya berkaitan itu, sebenarnya kalau kita tengok dari segi positifnya memang positif, karena diorang di sana untuk menghiburkan kita supaya kita tidak tertekan. Karena saya dapat rasa sendiri bagaimana perasaannya ayah saya ditahan di Wad di Tawau, bagaimana perasaan saya dan perasaan keluarga saya. Memang kita perlukan semangat, kita perlukan bimbingan, kita perlukan suportif daripada orang sekeliling kita. Jadi benda-benda yang diorang buat nih, diorang bersukaria di sana, tapi tidak keterlaluan lah. Diorang menceriakan kawasan persekitaran di sana. Memang saya puji. Benda begitu memang baguslah supaya kita di sana pun ceria, kita tidak stres, kita tidak murung di sana. Kemudian petugas-petugas KKM di sana memang sangat baik, sangat peramah, melayan kami dengan mesra, dengan baik, tidak garang. Itu yang paling penting, tidak garang. Begitu juga dengan sukarelawan, diorang sediakan makanan. Pagi pukul 6 kami akan berbaris, dan berbaris 1 meter lah mengikuti SOP untuk mengambil sarapan pagi. Begitu juga dengan tengah hari pukul 12 atau pukul 1 tidak silap saya. Kemudian petang pukul 6. Lepas tu para sukarelawan di sana memang sangat baik. Diorang agihkan makanan, walaupun saya tengok keadaan mereka yang memakai dengan memakai itu baju Ultraman, orang Semporna cakap baju Ultraman berbungkus warna biru, PPF tidak silap saya. Walaupun mereka begitu berpeluh seluruh badan, diorang punya sel yang hanya nampak muka saja pun kita boleh nampak di sini, sekitar sini ada keringat yang banyak, peluh yang banyak. Memang sangat, kita macam rasa sangat berterima kasih lah kepada sukarelawan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sukarelawan Semporna yang bertugas di PPR sepanjang PKP ini. Begitu juga dengan staf KKM yang mesra dan baik. Oke, jadi sepanjang saya di sana, diorang kalau kita mempunyai simptom apa-apa, misalnya batuk dan sebagainya, kita digalakkan untuk mengambil ubat di sana. Diorang sediakan ubat secara percuma. Begitu juga makanan yang disediakan memang berbaloi, memang sedap. Sedap tu tidak boleh katakan sedap lah, sebab dia biasa makanan ini kan. Sepanjang kami di sana bebas, tiada juga injik sana, injik sini dan sebagainya, tiada. Benda-benda begitu hanyalah tuduhan semata-mata. Setiap petang tu pihak KKM yang bertugas di tempat kuarantin di PPR Bubul tu, diorang akan umumkan nama-nama pesakit yang semakin pulih,
yang boleh keluar, boleh dilepaskan daripada kuarantin itu diorang akan umumkan. Jadi di situ saya tengok ramai kawan-kawan yang pesakit disahkan positif. Mereka sangat gembira kerana boleh balik ke rumah bertemu dengan keluarga masing-masing. Selepas itu setelah 3-4 hari kami hanya 4 hari ditahan di PPR. Kemudian pada petang tersebut nama kami telah disebut. Kami semua adik-beradik boleh balik ke rumah dan syukur alhamdulillah boleh bertemu, boleh berkumpul dengan keluarga. Petang tu juga kami balik ke rumah. Kemudian apabila sampai di rumah tu memang kita boleh tengoklah dengan kita pakai gelang begini. Kita berdiri dekat cermin pun ada orang lalu depan kita, ada orang limpas depan kita, dia orang tengok, oh kena positif, seolah-olah macam kita ni yang membawa jangkitan. Diorang pun tidak boleh melawat kita walaupun kita sakit, walaupun kita sudah semakin pulih, tapi disebabkan gelang putih itu kita seolah-olah didiskriminasi disebabkan kita punya COVID itulah. Okey, jadi saya ceritakan untuk hari terakhir tu kami pergi ke KM juga, pejabat kesihatan di sebelah ibu dan anak tu untuk diberikan pelupasan daripada COVID, pelupasan daripada kuarantin lah, dan syukur alhamdulillah ayah saya pun telah dibawa balik ke Semporna dan sudah semakin pulih. Tapi ayah saya dia punya kaki masih belum pulih sepenuhnya sebab dia ada gout. Sebelum ni dia memang ada penyakit gout. Mohon doa kepada untuk ayah saya. Daripada kawan-kawan di luar sana, doakan ayah saya semoga semakin hari semakin pulih ya. Itu saja yang saya kongsikan kepada kawan-kawan di luar sana. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada KKM, sukarelawan yang banyak membantu, banyak bertungkus lumus dalam membantu orang-orang yang telah dikuarantin di pusat kuarantin Semporna PPR Bubul, dan juga para sukarelawan yang telah membantu orang-orang yang terjejas, komuniti terjejas, keluarga terjejas di daerah Semporna. Saya doakan kesejahteraan kamu, semoga kamu dipermudahkan urusan dan Allah Subhanahu Wa Taala membalas segala kebaikan yang telah kamu lakukan. Okey, jadi memang pengalaman seperti ini membekas di hati saya. Okey, jadi kita jadikanlah dia sebagai pengajaran dalam hidup kita bahawasanya benda paling penting di dunia ini adalah kesihatan. Kerana tanpa kesihatan tu kita tidak boleh membuat apa-apa. Jadi stay safe guys. COVID tu bukan main-main. Jadi jaga diri. Benda COVID ni dia senang, dia mudah merebak. Semoga kita punya negara ni, kita punya Malaysia ni dijauhkanlah daripada COVID ni. Penat sudah cakap. Okey guys, itu sajalah untuk perkongsian saya kali ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Stay safe guys.